Okay, so topik hari ini topik hari ini adalah unit 7 tingkatan 4. Okay, unit 7 tingkatan 4. Topik ini juga ada dalam form 5 iaitu asas dia ada dalam form 4 sekarang. Lepas tu dia lanjut dalam form 5 So berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. So yang ini adalah topik yang senang lah. It's a very simple topic. It's a very simple topic. Nampak? Okay. Beda? Okay. So berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Dalam topik ini ada satu definisi yang kamu kena ingat. So all together kita ada 7 definisi. One of it is here. Berperi kemanusiaan. Ada definisi dia. Okay, so we go through. Okay. Of course, perkara pertama adalah nilai universal. So universal. Dia berperi kemanusiaan. Okay, kalau manusia ini, of course lah, you kena sayang manusia lain, haiwan, understand, dan alam sekitar. You kena jaga sebab dalam konteks agama, like let's say agama Islam, they told that manusia ini adalah macam khalifah. Si kita yang kena tadbir alam semesta ini. Something like that lah. Bumi ni sebab Tuhan cipta kita sebagai manusia, sebagai insan, makhluk yang mempunyai akal fikiran. Compared to animals, all that lah. Di mana orang kata kita ada 6 sense. Ada manusia yang, ada makhluk yang mempunyai 2 sense, 3 sense, 4 sense, 5 sense semua ada. Tapi manusia yang istimewa, mereka ada 6 sense. Nampak tu? Dapat Okay. So you tengok topik dia. Okay, nilai dia first. So of course ada nilai kepercayaan kepada Tuhan. Dan after that kita kena bantu, kalau kita berperi kemanusiaan, kita kena bantu tolong orang. Nampak tolong orang, kadang-kadang kita kena tolong haiwan. Beri makanan kepada haiwan, all that. So maka kita perlu ada nilai, kita mesti ada nilai baik hati. Nampak baik hati. Lepas tu sebagai manusia kita mesti beradab sopan. Beradab sopan maksudnya kita ada nilai hikmat tinggi. Nampak? And then kita ada nilai kasih sayang sebab kita kena menyayangi manusia, haiwan dan alam sekitar. Dan kita kena berterima kasih. Berterima kasih dekat sini adalah, kamu kena tahu bila Tuhan cipta alam semesta ini, bumi, so you boleh nampak kita memang bergantung antara satu sama lain. We cannot avoid. Kita hidup saling bergantungan. Manusia ini ada kaitan. So dia ada keseimbangan ekosistem, tahu. Understand? Benda itu kalau kita kacau, dia terjejas, habis kita. Understand? Sebab itu kita kena berterima kasih kepada apa yang adalah. Understand? Nampak? Boleh Dan kadang-kadang kamu adalah manusia yang kurang, orang kata kurang masalah. Maksudnya kamu bernasib baik. Tapi ada juga manusia yang kurang bernasib baik. Dia ada terlampau banyak masalah dalam hidup dia. So here comes berperi kemanusiaan lah. Okay, so kita ada nilai kepercayaan kepada Tuhan, baik hati sebab nak bantu, beradab sopan, so kita ada hikmat tinggi, kasih sayang, and then berterima kasih. Nampak Okay, students. Maksud peri kemanusiaan. Maksud dia, okay, sifat yang wajar bagi manusia. Sifat yang wajar bagi manusia means manusia mesti ada sifat-sifat ini. Kalau tak ada, selalu cikgu katakan, kalau tak ada, kamu bukan manusia. Nampak? Okay, sifat yang wajar bagi manusia. So dia ada highlight 3 perkara dekat sini. 3 perkara dekat sini, iaitu bertimbang rasa, okay, tolong menolong dan mengasihani. Bertimbang rasa. Bertimbang rasa means kita adalah insan yang boleh consider. We always ada consideration. Bila ada masalah dan sebagainya, kita selalunya boleh bertimbang rasa. Maksudnya kita boleh bertimbang rasa ni adalah macam kita tahu keperluan orang, lepas tu kita boleh bertolak, so something like that lah.
Zen, bertimbang rasa. Kita boleh consider lah, consideration. Lepas tu kita mengasihani bila kita tengok manusia lain suffer, menderita dan sebagainya, ada masalah dan sebagainya, sedang menderita, sedang mengalami kesusahan dan sebagainya, mesti timbul sifat mengasihani. Bukan saja kita kasihan saja, tapi kita akan usaha untuk menolong mereka. Cuba kurangkan penderitaan mereka. Something like that lah. Boleh. So ini adalah sifat wajar bagi manusia. Seperti bertimbang rasa, tolong menolong dan mengasihani. Azan. So definisi if possible, cuba ingat word by word lah. Azan. Okay, nampak. So kita dah go through benda ni. Okay, next. Perlakuan berperi kemanusiaan. Perlakuan dekat sini adalah tindakan. Perlakuan dekat sini adalah tindakan berperi kemanusiaan. So what are the action? Kita panggil berperi kemanusiaan. Azan. Okay, nampak. Boleh. Okay, untuk bahagian ini, daripada awal cikgu beritahu kamu, Azan, so kita kena ingat senang saja topik ini. Okay, topik ini adalah senang. Wait, okay. Wait. Topik ini sangat senang. Okay, we can handle it. Okay. So, cikgu ada beritahu kamu, sebagai manusia, kita kena sayang manusia lain. Okay, so kita kena sayang manusia lain. Beda. Kita kena sayang manusia lain. Lepas tu kita kena sayang haiwan. Dan kita kena sayang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kita boleh panggil, everything kita boleh include dalam alam sekitar lah. Okay. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, all that comes under alam sekitar lah. Okay, nampak. So bila kita ingat tiga perkara ini, then you know already lah. Dalam perlakuan ini senang kita nak ingat point dia. Sebab manusia ini, kalau you tengok manusia yang mereka highlight, ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori manusia. 7 kategori manusia out of 10 ini. So kita ada 10 perlakuan berperi kemanusiaan. Contoh perlakuan, contoh tindakan. Okey, satu adalah kita akan bantu mangsa bencana alam. Mangsa bencana alam adalah golongan manusia. Mangsa bencana alam kamu tahulah, banjir, gempa bumi, all that lah. Tsunami, okay, nampak. Ribut taufan ke, whatever it is lah. Semua comes under bencana alam. So kita kena bantu mereka. Lepas itu ini manusia. Golongan manusia yang kita kena bantulah. Okay, then after that kita ada lagi satu golongan manusia. Kita kena beri bantuan kepada golongan geladangan. Okay, golongan geladangan. Golongan geladangan adalah mereka yang tidak memiliki rumah dan kerja lah. Boleh nampak mereka dekat tepi-tepi jalan. Mereka tinggal dekat tepi-tepi jalan, something like that. So ini pun golongan manusia juga. And then kita ada lagi satu golongan manusia, kita kena beri sumbangan kepada, you tak boleh hafal word by word lah, you ingat golongan sudah cukup. Memberi sumbangan atau you kata tolong orang miskin pun sama juga maksud dia. Okay, nampak tu. So ingat golongan manusia saja, simple. Okay, nampak tu. So, kita kena beri sumbangan kepada orang miskin, dia pun manusia juga. And then membantu orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan. So kadang-kadang timbul situasi yang menyebabkan kita betul-betul perlukan bantuan pada masa itu, dan orang hulurkan bantuan lah sebab dia kasihani kita dan dia bagi kita bantuan. So kita membantu orang yang memerlukan. Those who deserve lah. Memang betul perlukan bantuan. So kadang-kadang berlaku situasi di mana let's say situasi di mana let's say
macam semasa pandemik. Understand? Semasa pandemik. Suddenly bapa mati, saya say seorang ayah mati meninggal dunia akibat COVID. Understand? Immediately mother itu sudah jadi single mother already. Understand? Dan mungkin ada 4 anak. So dulu mereka bergantung 100% kepada bapa, sekarang bapa tak ada lagi. So mak pun mungkin tak bekerja. Understand? So dia belum stabilize dalam hidup dia tau. Understand? So facing challenge and all that. Understand? So maksudnya suddenly mereka jadi orang yang memerlukan bantuan. Understand? So cikgu bagi some like contoh lah. Understand? Dan selain daripada itu, kita juga kena layan pekerja dengan baik. So ini pun aspek manusia juga. Nampak tu? Bukan maksudnya kita menggaji mereka, we are paying them, kita boleh treat mereka, layan mereka macam apa tu, mesin, tak ada, mereka manusia. So kita kena layan pekerja kita dengan baik. Understand? Dan after that, not only that, kita kena jaga jiran kita pun lah. Tak payahlah kamu nak ingat mempunyai sikap empati dan simpati dengan jiran, tak perlu. Yang penting adalah kita tolong, bantu jiran. Understand? Okay, nampak tu. So tak perlu hafal word by word. So jiran pun golongan manusia juga. Kita mempunyai sikap empati dan simpati. Empati means kamu kena tahu, kita boleh fahami emosi orang. So kita letak diri kita dalam situasi mereka, and then kita cuba mendengar masalah dia. So kita boleh faham, understand what they are going through. Understand? We can feel. Nampak? Simpati itu adalah general lah. Understand? Empati itu adalah dia boleh faham sampai emosi dia. Understand? Simpati itu terus lepas simpati you rasa nak tolong. Understand? Okay, nampak tu. Jiran lah. Dan kita juga ada lagi satu golongan manusia, iaitu kita menyantuni OKU, golongan kurang upaya, dengan ikhlas. Nampak? So ini pun adalah golongan manusia. Okay, nampak tu. So golongan manusia itself 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi cikgu beritahu kan, kita kena, kalau kita berperi kemanusiaan, kita kena sayang manusia lain. So manusia lain dekat sini ada kategori lah, mangsa bencana alam lah, golongan geladangan lah, orang miskin lah, orang yang memerlukan lah, pekerja lah, jiran dan juga OKU. Nampak? And then pada masa yang sama kita kena sayangi haiwan juga. Haiwan ada satu lah dekat sini, menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. So ini comes the haiwan lah. Nampak? Lepas tu dia ada satu mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Penderaan dekat sini dia manusia campur dengan haiwan. Dua-dua. Sebab dia tak sebut pun penderaan apa. Understand? Okey, nampak tu. Dan the last one adalah alam sekitar. Memelihara dan memulihara alam sekitar. Alam sekitar ini termasuk tumbuh-tumbuhan and all that lah. Understand? Semua, the whole thing. Understand? So, ingat benda ini. Kita sebagai manusia, kita kena sayang manusia lain, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, atau kita panggil generally alam sekitar. Okay, so you boleh nampak perlakuan ini, contoh perlakuan berperi kemanusiaan. So, tindakan berperi kemanusiaan. You boleh nampak apa yang kita patut buat. So, dia ada 10 yang diberi dalam ni, and then 7 daripada itu adalah manusia. Satu manusia campur haiwan, satu haiwan, dan satu lagi adalah tumbuh-tumbuhan. Alam sekitar lah. Boleh? Okey, dan perlakuan. Then after that, we have kepentingan. Kepentingan berperi kemanusiaan. Kenapa kita mesti berperi kemanusiaan? Apa kepentingan dia atau apa faedah dia? Faedah dia. Kepentingan dia. So, dia highlight ada 4. Dia highlight 4, yang ni semua adalah contoh huraian atau contoh dia lah. Boleh benda ni pun senang juga, tak perlu risau sangat. Okey, so topik ini ringkas. Dan topik ini sambung dekat form 5. Form 5 adalah lebih kepada berperi kemanusiaan tapi global punya. Sebagai masyarakat global lah. Okey, ini macam lebih kurang macam dalam negara lah. Okey, the first kepentingan berperi kemanusiaan adalah first kepentingan
adalah mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. So kalau kita berperi kemanusiaan, kita ada sifat berperi kemanusiaan, sifat yang wajar ada pada manusia kan. Kalau kita ada, maksudnya kita akan jadi masyarakat yang prihatin, concern and loving, penyayang. Nampak? Boleh ah? So ini akan wujudkan masyarakat prihatin dan penyayang. So kalau rakyat Malaysia berperi kemanusiaan, maksudnya rakyat Malaysia adalah orang yang prihatin dan penyayang. Understand? So prihatin dan penyayang ini kamu boleh nampak contoh yang dia bagi. Anggota community means anggota masyarakat akan saling berinteraksi dan mengambil berat antara satu sama lain. Maksudnya kita mix dengan semua orang. Mereka ada masalah, bila kita berinteraksi kita tahu masalah dia dan sebagainya, dan kita ambil berat tentang mereka dan kita cuba bantu. Nampak? So anggota komuniti akan saling berinteraksi. Itu pun kalau kita ada berperi kemanusiaan. Kalau kita abaikan berperi kemanusiaan, nanti kita tak ada integrasi. So kurang komunikasi dengan masyarakat lain. Something like that lah. So yang ini adalah kepentingan, maka positif lah. So anggota komuniti akan berinteraksi dan mengambil berat antara satu sama lain. Lepas tu flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan haiwan dihargai dan disayangi. Nampak? Sayangi tak ada masalah, you boleh letak. You tak boleh buat ayat kasih sayang. Okay, nampak? Okay, next. Bersepakatan. So kamu ingat benda ni. Kamu ingat sepakatan. Okay. Sepakatan. Sepakatan masyarakat dikukuhkan. Benda ini senang lah. Kesepakatan means dia sepatutnya tapi dia ada persepakatan. Ini cikgu salin daripada buku teks 100% right. Okay. So kesepakatan dalam masyarakat dikukuhkan sebab bila kita ada berperi kemanusiaan, kita tengok manusia sajalah. Kita tak ada tengok warna kulit, siapa dia, latar belakang dia, status sosial dia, satu benda pun kita tak tengok. Maka apa yang berlaku adalah kesepakatan kita akan menjadi kukuh sebab kita bersatu padu dan bermuafakat dalam semua aspek kehidupan. Sebab manusia kan, maka kita tengok semua manusia, apa kita boleh bantu, kita buat semua secara bersatu padu, bermuafakat. Understand? Okay, nampak? Itu yang akan berlaku bila kita ada sifat berperi kemanusiaan. Maksudnya kepentingan dia lah. Dan lepas itu, yang ini cikgu tak, inilah yang kadang-kadang cikgu tak suka peraturan dia. Sikap seperti tolong menolong. Ini dah nilai dah. Bekerjasama dan baik hati sudah nilai tadi. So dia bagi dalam buku, tapi dalam exam kamu tak boleh gunakan perkataan nilai universal dan buat ayat. So you try to avoid all this lah. So sikap seperti tolong menolong, bekerjasama dan baik hati akan wujud ketika membantu orang yang dalam kesusahan. Nampak tu? So maksudnya automatik lah bila kita adalah berperi kemanusiaan, kita mengasihani, kita tolong, maka you boleh nampak. So bila tengok orang susah saja, automatik kita nak tolong. Dan kita akan bekerja sama untuk tolong. Tak kira siapa. Dan kita ada baik hati, kita hulurkan bantuan itu secara ikhlas. Understand? Sokongan moral and all that. Everything comes under baik hati. Okay, dapat? Dan bukan itu saja. Bila kita ada sifat berperi kemanusiaan ini, apa kepentingan dia adalah kita dapat lahirkan masyarakat harmoni. Masyarakat harmoni. Masyarakat harmoni adalah peace and harmony selalu kita panggil lah. Maksudnya masyarakat yang hidup dalam keadaan yang sangat aman. Okay. So uraian yang dibagi, contoh dia bagi adalah golongan yang menerima bantuan akan berasa disayangi dan diambil peduli oleh orang sekeliling. Understand? This what happen lah when you betul-betul dalam keadaan susah. Bila orang membantu. Dan mereka membantu. Tak kira you siapa. Suddenly membantu. Understand? All of a sudden. Understand? So you will feel very happy. Understand? Kamu akan feel macam ni lah. Persekitaran ini ada manusia yang
tengok saya sebagai manusia. Ada orang juga yang ambil peduli tentang saya and they come and help me, understand? Nampak? So you feel itu yang kita kata, kita akan berfikir, kita akan rasa lebih kurang perasaan itu dekat sana adalah kita rasa kita akan rasa berterima kasih sangat. So you boleh nampak dalam nilai ada kan, nilai yang diberi tadi ada berterima kasih. So orang yang terima bantuan itu akan berasa berterima kasihlah sebab disayangi dan diambil peduli oleh orang sekeliling dia. Lepas itu bila berperi kemanusiaan ini keseluruhan rakyat Malaysia hampir semua ada means, dan maka benda-benda yang negatif tak wujud lagi lah. Tidak ada sikap iri hati atau bersangka buruk terhadap kejayaan orang lain. Understand? Tidak ada sikap iri hati dan bersangka buruk terhadap kejayaan orang lain. Understand? Sebab we want a very peaceful life. Understand? Peaceful world. We want to live in a peaceful society. Understand? Nampak lebih kurang macam tu lah. Okey, dapat. Okey, next, keselamatan. Masyarakat terjamin. Keselamatan dekat sini adalah bila kita ada yang sifat tadi sifat-sifat macam prihatin dan sebagainya, concern dan sebagainya. So macam di kawasan perumahan kamu boleh nampak sekarang sekarang kalau kita tengok satu kawasan perumahan itu, masyarakat penduduk kawasan perumahan itu sendiri akan collect money. Mereka akan buat fencing, pagarkan kawasan perumahan mereka, dan mereka dirikan pondok dan letak satu safe security guard. Mereka dibayar oleh persatuan penduduk dekat sana. Understand? So maksudnya we are not depending on government much. Kita boleh take care ourselves. Nanti ini semua kamu boleh nampak dalam kesan pengabaian. Kalau kita tak buat macam ini, apa berlaku adalah kerajaan kena tanggung kos lah. So bila ada security guard everywhere, understand? Nampak? Maka jenayah seperti kecurian boleh dikurangkan kan? So kes jenayah seperti kecurian penipuan dan even penderaan. Penderaan means kadang-kadang kanak-kanak didera di rumah sebelah. Azan, orang tahu tentang benda itu, then they need to complain lah. Azan, mereka kena buat aduan. Kalau tak buat aduan, lambat buat aduan, budak itu sudah mati macam mana kanak-kanak itu. Boleh bila rakyat semua adalah orang yang prihatin, ambil peduli dan sebagainya, dia concern, mereka ambil peduli dan sebagainya, mereka bertindak dan sebagainya, maka orang takut nak lakukan. Azan, okey, nampak tu. So penderaan semua akan dikurangkan. Dan selain daripada itu, tidak akan melibatkan diri dalam perkara yang menyalahi undang-undang. Understand? You takut buat benda yang salah ikut undang-undang. Boleh sebab people around you are concerned. Mereka berperi kemanusiaan. Understand? Okey, nampak tu. So ambil peduli punya orang. Understand? Okey, nampak. Ini cikgu boleh bagi contoh those days lah, zaman saya. Zaman saya kanak-kanak, cikgu tinggal dekat kawasan Quarters lah. So, apa cikgu kerja dekat Tenaga Nasional Berhad. TNB. So, kita tinggal di Quarters TNB. Quarters. Quarters TNB. Macam mana nak itu? Quarters TNB. Quarters TNB maksudnya satu tempat di mana flats lah, di mana semua orang dekat sana adalah pekerja di TNB. Azan. So maksudnya semua kawan bapa saya lah, semua kerja dekat tempat yang sama. And you tahu TNB punya workers, they are around the town. So cikgu orang KL dulu, understand, Bangsa, Brickfields, KL, semua tempat orang TNB mesti ada. Bapa saya punya. Sebab bapa saya kerja dekat Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad. Ibu Pejabat means dekat Kuala Lumpur. So semua Kuala Lumpur punya kawasan mereka cover. Understand? So ada pekerja. So kalau cikgu, let's say
cikgu ada kelas dan sebagainya, ada tuition kelas dan sebagainya, saya pergi. Saya tak pergi tuition dan saya lepak dekat sana mana-mana pun. Memang saya takut kawan bapa saya boleh nampak tahu, sebab TNB workers will be around the town. Semua standby buat kerja. Azan, bila ada elektrik, dawai, all that, everywhere you can see TNB workers there. Azan, so let's say kalau saya ponteng dan pergi mana-mana, orang sudah tengok, definitely call akan pergi. Oh, saya nampak anak you dekat sini, habis, hancur. Azan, so inilah, bila orang macam itu concern, ambil peduli, ini anak saya tahu, why he's there, school hours, nampak dia akan komplain. Ini semua juga ada dalam sistem pendidikan kamu lah, dia panggil sarana. We have to be concerned, rakyat yang ambil peduli. Bila budak-budak ponteng itu sekolah mana all that, complain. Understand? Bukan ini sibuk menyibuk lah, understand? Tapi ini adalah ambil peduli. Bukan orang kata jaga tepi kain orang, not that. Understand? So bila ada orang macam ini, maka orang pun takut nak libatkan diri dalam perkara yang menyalahi undang-undang. Takut. Understand? My father's friends will be all over the place, TNB fellas. Nampak? Baru betul, quarters TNB. Nampak? Okay, ini sarana ibu bapa. Okay, nampak? Program yang kementerian adalah. Understand? Okay, nampak? Boleh? Okay, keselamatan masyarakat terjamin. So kes jenayah dapat dikurangkan, and then orang pun takut nak buat perkara yang menyalahi undang-undang, because rakyat concern punya. Ambil berat, ambil peduli. Azan, okey, nampak. Okay, next. Kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan. Azan. So hilangnya maruah diri dan harga diri. Ini pun cikgu marah lah. Harga diri adalah nilai universal. So hilangnya maruah diri, atau you boleh kata hilangnya image diri. You kata image diri terjejas pun okey. So that's why I'm telling you, fakta dalam buku teks itu, you tak payah hafal word by word. Yang kena hafal word by word adalah nilai dan juga definisi. Zain, okey, nampak? Okey, so kesan pengabaian you tak ada berperi kemanusiaan means image kamu terjejas lah. Kind of a man. He's not human being. He's animal. Understand? Orang cakap macam tu lah. Image kamu akan terjejas. Nampak? Okay, next, kamu adalah orang yang pentingkan diri sendiri, kamu akan jadi, so maksudnya hilangnya maruah diri lah. Harga tak mahu. Hilangnya maruah diri, atau kata image diri terjejas, cantik. Dan dia mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dan materialistik. Kamu tahu, kalau mementingkan diri sendiri means ada perkataan lain dalam buku moral. Dia adalah lebih bersikap individualistik. 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 Lepas itu materialistic means dia adalah lebih kepada kebendaan. Lalu pentingkan kebendaan, aspek kebendaan. Materialistik fella. Tak tengok manusia ini hard, dia lain, bukan kebendaan. Okey, nampak. Dan after that, pegangan agama dan nilai moral dia goyah. Goyah means pegangan hidup dan nilai moral dia terjejas boleh, berkurangan boleh. Understand? Nampak? Okey. Next, kebajikan warga tua akan terabai. Okey, kebajikan warga tua akan terabai. Sebab kadang-kadang kamu kena tengok, orang sudah tua means kadang-kadang orang tak jaga pun. Dia kata orang tua ni menyusahkan. Azan, okey, nampak. Actually bila orang tua, orang semakin tua, dia akan jadi, sikap dia menjadi kanak-kanak, macam kanak-kanak balik, tahu. Understand? So semasa you kanak-kanak, ibu bapa jaga you. So semasa mereka sudah dewasa dan kadang-kadang mereka sudah nyanyuk lah, so mereka pun macam sudah jadi macam kanak-kanak, pada masa itu you kena jaga mereka juga.
Understand? Balas balik lah. Semasa you kanak-kanak, you buat benda-benda yang tak betul lah. Maksudnya you kencing dalam seluar, all that. They are the one who cuci dan sebagainya, understand? Then come to late stage, warga tua kadang-kadang warga tu pun dia tak perasan, dia pun kena pakai pampers juga. Understand? So you have to do all the cleaning up and all that lah. Understand? Nampak tu. So tapi kalau kamu ni bukan manusia ni, tak ada sifat menolong semua, mengasihani dan sebagainya, then kebajikan mereka terabai. Next, mengancam keselamatan dan juga kesihatan golongan yang terabai. Mengancam keselamatan satu dan juga kesihatan golongan yang terabai. So ada banyak orang yang tidak dapat keprihatinan, orang tak ambil peduli tentang mereka. Mereka terabai saja, golongan yang terabai. Kesihatan dan keselamatan mereka akan terabai kalau tak ada orang yang kasihani mereka, nak tolong mereka dan sebagainya. Nampak? So mengancam keselamatan dan juga kesihatan golongan yang terabai. Dan manusia ini yang terjejas itu akan mengalami tekanan jiwa dan emosi. Yang terdapat bantuan lah, yang sepatutnya dapat bantuan, tak ada orang nak tolong dia. Dia helpless, what to do. So mereka akan mengalami tekanan jiwa dan emosi. Dan after that, kalau berperi kemanusiaan, kamu kena interaksi dengan orang lain kan semasa kamu hulurkan bantuan. So bila kamu tak berperi kemanusiaan, kamu abaikan, kamu tak berinteraksi, so jurang komunikasi atau jurang interaksi akan berlakulah. Gap, tak ada interaksi dengan manusia lain dan nilai kehidupan kamu pun terjejas. Kehidupan dekat nilai kehidupan dekat sini adalah nilai kehidupan manusia akan terjejas. Something like that lah. Boleh Then after that, tadi cikgu ada beritahu kan, Azan, okey. Rakyat bantu rakyat. Okey, rakyat bantu rakyat. Masa banjir dulu, kita boleh nampak rakyat bantu rakyat. Another thing adalah orang yang buat bisnes ini, business world kita panggil mereka sebagai warga korporat. Warga korporat ini ada tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial maksudnya mereka ada banyak duit, maka mereka ambil sedikit duit dan they have to do something good for the society, macam menghulurkan bantuan, menaja, sponsor and all that. So bila rakyat bantu rakyat, warga korporat swasta punya orang lah, kita panggil macam tu lah. Warga korporat bantu rakyat means ambil inisiatif bantu rakyat. Okay, so rakyat bantu sesama mereka dan warga korporat bantu rakyat means dan kita tak payah bergantung kepada kerajaan lah. Understand? So kita tak payah bergantung kepada kerajaan. Tapi kalau kita abaikan means semua ni kita tak mau buat. Biar kerajaan buat, kita dah bayar cukai, biar kerajaan buat. Understand? So beban kos kepada kerajaan bertambah lah, something like that. Boleh And then manusia ini kalau tidak berperi kemanusiaan, mereka akan mula bersikap zalim. Okay, mereka akan bersikap zalim. Zalim kamu tahulah. Nampak zalim haiwan, menzalimi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan semua, menebang pokok semua, pembalakan berleluasa, pembalakan haram, everything can happen. Menzalimi haiwan uzur, mereka memperdagangkan haiwan uzur. Untuk makanan dan sebagainya, untuk kulit mereka dan sebagainya, accessories dan sebagainya. Dan the last one adalah dia akan menjejaskan ekosistem. Ekosistem means menjejaskan keseimbangan alam sekitar lah. Akan terjejas. Boleh? Okey, nampak. Ini kesan pengabaian. Dan the last one adalah of course perasaan dia. Sebab kalau berperi kemanusiaan, kamu ada perasaan empati ada, simpati pun ada. Kamu ada perasaan kasih sayang dan juga kamu ada perasaan prihatin. Very concerned kind of a person. Nampak? Dapat? So topik ini actually sangat ringkas lah. Okay, so cikgu just glance through cepat-cepat. Recap balik. Nilai kamu tahulah kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, hemat tinggi, kasih sayang, berterima kasih. Dia ada definisi. Sifat wajar bagi manusia. Manusia perlu bertimbang rasa, tolong menolong dan mengasihani. Apabila dia nampak manusia lain susah,
apabila dia nampak haiwan menderita, Azan, apabila dia nampak hutan semua ditebang pokok dan sebagainya, alam sekitar musnah, all that, dia ada perasaan kasihani dan dia nak tolong. Ada manusia mesti sayang manusia lain, haiwan dan juga alam sekitar lah, tumbuh-tumbuhan. Okay, based on that, tindakan atau perlakuan berperi kemanusiaan, kita ada 7 kategori manusia yang kita kena jaga, iaitu mangsa bencana alam, golongan geladangan, orang miskin, orang yang memerlukan, pekerja, jiran dan juga OKU. Understand 7 golongan, dan kita kena jaga haiwan juga, bagi perlindungan kepada haiwan. Dan pada masa yang sama kita kena jaga alam sekitar, dan ada satu, mengelakkan diri daripada melakukan penderaan dekat sini, termasuk manusia dan haiwan. Sebab dia tak spesifik beritahu penderaan kanak-kanak and whatever this lah. Dia bagi general, mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Nampak? Dan after that, kita ada kepentingan, kita ada 4 kepentingan. Kenapa kita kena berperi kemanusiaan? Bila kita berperi kemanusiaan, apa berlaku adalah masyarakat kita akan menjadi prihatin dan penyayang, dan kesepakatan masyarakat kita akan dikukuhkan, we become very close to each other, dan kita dapat lahirkan masyarakat yang harmoni, dan keselamatan masyarakat kita akan terjamin lah. So 4 kepentingan ini kamu kena ingat. Then after that followed by kesan pengabaian. Kalau kamu tak mau berperi kemanusiaan, kamu memang tak ada sifat berperi kemanusiaan, apa kesan dia? Boleh? And followed by perasaan. Okay, done? So cikgu akan bagi satu soalan, structure. Kita as usual lah, structure question. Structure question ini berbeza daripada apa yang cikgu discuss dalam kelas lah. Azan, so ini adalah lebih kepada ada orang dia concern about kawan dia pun boleh. Okay, soalan dia. So kita habiskan soalan inilah. Azan, so everything goes on very smooth. Azan, okay, kita target by Rabu ini semua habis form 4. All the topics cikgu sudah terangkan kepada kamu. So that means kamu 11 hari bulan November kamu exam moral. So kamu ada masa, try to listen to class. And posted kelas ini juga penting untuk kamu prepare untuk real exam as well. Sebab after trial you need to revise back, right? So oleh kerana kelas ini recorded one, so easier for you to listen now and then. Azan, okay, nampak? Beberapa kali dengar, beberapa kali ulang, benda itu akan ada dalam ingatan kamu. Sama macam saya lah, saya seorang cikgu. So kamu kena faham, kamu adalah batch kedua yang buat KSSM. Last year first batch. Lepas tu mereka ada form 4, form 5. Tapi diganggu oleh COVID lah. Banyak kelas miss dan sebagainya. And then kamu batch kedua yang form 4 you didn't see me form 4. You're coming for form 5 dengan cikgu. Sebab itu cikgu pun kalau orang panggil saya untuk bagi ceramah semua, I just go. One, I'm sharing knowledge. The more saya repeat balik benda yang sama, kandungan itu akan melekat dalam otak saya, tahu. Akan menjadi. Then that means another 2-3 years, apa yang ada dalam buku semua ada dekat sini otak. Senang untuk saya explain dan sebagainya. Understand? So repetition. Repetition lah, by writing and telling the same thing, you can memorize the facts well. Understand? So berapa banyak kali you repeat, at least mendengar, dia akan jadi firm dalam memory kamu. Understand? It is not like robot. Satu kali kita ambil, kita baca like this, semua masuk dalam otak. No, it will take time, and sometimes you intend to forget. So bila dengar, forget means kamu ingatkan balik. Nampak? Boleh? So short period of time, maka dengarlah ke kelas now and then. Occupy yourself listening to class all the time. So you have to cut down all the entertainment sekarang 100%. Sebab masa suntuk untuk SPM, fokus and habiskan SPM kamu, then after that you can enjoy your life until your results and until you get your place in your further studies lah. Boleh? Okay, nampak? Okay, so tengok soalan ini. Ini soalan diklonkan lah, Azan. Maklumat berikut berkaitan dengan catatan harian Trisha. Nampak? Okay, ini macam diary lah. 1 February. Samantha, ini Trisha tulis diary ni.
Saya minta rakan karibku bercadang untuk berhenti sekolah supaya dapat membantu ibunya menyara keluarga mereka. Ayahnya meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya baru-baru ini. Bila you tengok saja itu situasi, kamu sudah tahu ini adalah golongan yang benar-benar golongan yang memerlukan bantuan. They didn't plan. The father suddenly died in an accident. Azan, so dia rasa dia mau stop studying. Kawan, kalau macam ni susah lah. Okay, kalau orang macam ini jumpa saya rasa yang the normal education, right, until form 5 itu kita boleh tanggung, understand, boleh bantu, kita nak bantu, kita tak mahu student to stop studying. Understand? Okay, nampak. So you tengok kawan dia bercadang untuk berhenti. Okay, 3rd February, aku minta ayah bantu sebentar agar dapat meneruskan persekolahannya, tetapi ditolak. Ayah dia tak mahu bantu. Kata ayah jangan jaga tepi kain orang lain. Kesian Samantha. Dan 5th February, aku tetap dengan pendirianku dan bertekad untuk mengeluarkan semua simpananku di bank yang berjumlah 3,000. You have savings. You feel that you need to help your friend. So 3,000 itu aku serahkan ke semua wang tersebut kepada Samantha tanpa pengetahuan ayahnya. Ayah lah. You didn't tell your father, you take it down. Okay, nampak. Boleh cantik Amoy ini banyak membantu. Okay. Pada pandangan anda, adakah tindakan Trisha itu tersebut wajar? You have to tell you. You can say wajar, you can also say tidak wajar, tak salah. Understand? The thing is, mesti ada dua jawapan lah. The thing is, you punya alasan. Okay, tapi kalau saya tengok ini Amoy, saya rasa saya setujulah. Understand? Apa yang dia buat itu tak salah sebenarnya. Understand? It is not a big crime lah. Understand? Nampak? Boleh? Okay, nampak. Sama lah macam engkau ada girlfriend, boyfriend, kadang-kadang you sembunyikan pengetahuan ibu bapa kamu tak tahu. It's not a big crime, understand, for you. Understand? It's just a relationship. Understand? Nampak? So lebih kurang macam itulah. Okay, so saya rasa wajar. So saya tulis wajar lah. Tidak wajar pun boleh. Adakah tindakan? Okay, you kena explain sebab dua markah kan. So wajar. Kenapa wajar adalah then explain. Sebab Trisha ini simpati dengan situasi akannya dan menghulurkan bantuan secara ikhlas. Genuine, dia punya ini adalah dia nak bantu kawan dia. Kesian tengok. Stop studying. Nampak? You tak mahu kawan stop studying. Understand? Pity. Understand? Okay, nampak. Dan soalan yang kedua, dia tanya, sekiranya anda berada dalam situasi Samantha, bagaimanakah cara anda berusaha mengatasi masalah yang dihadapi? Understand? Okay, nampak. Okay, so you kena bagi dua cara lah. Bagaimana? Cara atau langkah lah. So, bagaimanakah means always remember, it's cara. Okay, the first one adalah, kalau saya tempat Samantha means, I think cikgu akan belajar dekat sekolah dan part time saya bekerja. Part time saya bekerja. Boleh Okay, nampak. So saya akan ambil keputusan untuk belajar sambil bekerja. Boleh
Okey, nampak. Dan selain daripada itu, saya juga bila kita ada masalah, orang yang paling dekat kita kena hubungi adalah of course lah keluarga, kalau ada brother sisters kamu, Zen, atau kawan-kawan. Selain daripada itu, kamu kena tahu kamu mengundi memilih wakil rakyat. Wakil rakyat is the person also you have to go and see when you have betul-betul memerlukan bantuan, means you supposed to knock their door. Wakil rakyat. So dia mesti ada pusat hikmat rakyat. You pilih dia, dia ada office. So you boleh ajukan benda ini. Takkanlah dia tak mau bantu you. Understand, ni mau belajar. Stop studying means lagi teruk situasi dia, kan? Understand? Okay. So you boleh kata saya akan mohon bantuan. Bantuan ini kamu boleh mohon daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi bila kita bagi soalan macam ini dalam exam sekolah, Jabatan Kebajikan Masyarakat sometimes minta bantuan kerajaan. Bila ditulis minta bantuan kerajaan, means saya sebagai seorang cikgu, saya tahu kerajaan itu yang dia maksudkan adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi dia tak ingat spesifik, dia tak tahu nama Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia tak mention. Atau dia boleh tanya, saya minta bantuan daripada pihak berkuasa. Boleh. Pihak berkenan, pihak bertanggungjawab, tak boleh. Salah. You kena tulis pihak berkuasa. Kalau you tahu spesifik, you write there. Saya akan mohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan wakil rakyat. Wakil rakyat kamu adalah dalam kerajaan yang memerintah, means kalau dia menteri, dia adalah dalam kerajaan yang memerintah, means so Jabatan Kebajikan Masyarakat is under kementerian. So dia akan ambil call, beritahu saja. Saya punya rakyat kawasan saya ada masalah. Pengundi kawasan saya, something like that. Jabatan Kebajikan Masyarakat dan wakil rakyat. Wakil rakyat ini kita ada adun pun ada, ahli parlimen pun ada. Dua-dua kita lantik, kan. Minta bantuan daripada mereka. They supposed to bantu. Itu tugas mereka. Okay, next. Nilai universal. Jelaskan dua nilai universal. Ini kamu kena bagi nilai dan kamu kena bagi penerangan, sebab dia adalah 4 markah. Jelaskan. Roman 1, Roman 2. 4 markah. 2 nilai. So kamu kena tulis nilai. Okay. The first nilai adalah nilai yang diamalkan oleh Trisha. Nilai baik hati. Okay, baik hati. Okay. So kita kena explain dengan watak dia lah. So watak dia adalah Trisha beri bantuan. Beri bantuan kepada kawan dia. Siapa dia? Samantha. Secara ikhlas. Tanpa harapkan. Tanpa harapkan bantuan. Tanpa harapkan bantuan. Nampak? Next. Nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang ini Trisha miliki perasaan cinta. Pula perasaan kasih sayang balik. Perasaan atau kata Trisha sayangi pun boleh. Tapi kalau saya avoid sikit lah, tengok macam mana situasi dia. So saya miliki perasaan, Trisha memiliki perasaan cinta dan empati terhadap kesusahan yang dialami oleh rakannya. Dan
cuba membantunya. Cuba menolongnya lah, bantuan ada dekat atas, so kita tukar sedikit lah. Cuba menolongnya. Tulis pun tak apalah sampai Trisha memiliki perasaan cinta dan empati terhadap kesusahan yang dialami oleh rakannya. Full stop already. Just nice. Nampak ah? Okay, next. Sikap ayah Trisha tidak seharusnya dicontohi. Dia tak tanya adakah patut dicontohi. Dia sendiri sudah beritahu pendirian dia, iaitu tak patut dicontohi. Dia tanya alasan saja. So mungkin soalan itu mungkin dia boleh tanya macam ini pun lah. Understand? Sikap ayah, wajarkah sikap ayah Trisha dicontohi? Dia tak tanya macam tu, dia terus cakap sikap ayah Trisha tidak harus dicontohi. Understand? Tidak harus dicontohi, something like that. Tidak wajar dicontohi, something like that. Dia sudah bagi alas pendirian tadi. Tidak seharusnya dicontohi, you hanya kemukakan alasan saja. Okay, you can write alasan saya tapi tak ada markah. Dua alasan sebab dua markah. Yang tidak, dia sudah bagi tidak ready. Okay, kenapa? Sebab ayah Trisha terlalu bersikap individualistik. Individualistik boleh, atau kamu tulis ayah Trisha terlalu bersikap individualistik boleh, atau ayah Trisha terlalu bersikap pentingkan diri sendiri pun boleh. Up to you. Zen, lepas itu dia tidak memiliki sifat belas kasihan. Okay, tidak memiliki sifat belas kasihan. Pun kamu boleh write there, dan dia tidak memiliki sifat apa itu, dia boleh kata tidak memiliki perasaan empati dan simpati pun boleh. Jadi simpati is already under belas kasihan. Zen, okey, nampak. So alasan saya, ayah Trisha terlalu bersikap individualistik, pentingkan diri sendiri sebab dia tak mahu tolong. Jangan jaga tepi kain orang, dia ada sebutkan tadi So maksudnya dia bersikap terlalu individualistik, pentingkan diri sendiri, dan tidak memiliki sifat belas kasihan. Sebab orang menderita dan sebagainya, dia tak terfikir pun nak mengasihani dan menolong. Langsung tak ada. Boleh? Okey. Okey children, done. So kita dah habis topik unit 7 form 4 Okey, nampak. So besok pagi kita sambung dengan unit 8. Wait, cikgu stop recording dia.